PKP diperkenalkan dan hari ke-49 PKPP dilaksanakan. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pemulihan melibatkan 2,681 pasukan yang terdiri daripada 12,600 SOP PKPP. Sebanyak 4,138 pasaraya, 5,599 restoran, 1,450 penjaja, 1,198 kilang dan 2,373 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,551 tempat ibadah serta 1,367 tempat riadah. PDRM telah menahan 213 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 22 individu telah direman, manakala 18 individu dijamin. 173 individu lagi dikenakan kompaun. Jumlah ini jelas menunjukkan bahawa pihak PDRM tidak berkompromi lagi dengan individu-individu yang dengan engkar tidak mematuhi SOP yang dikeluarkan. Dari jumlah yang ditahan tersebut, seramai 14 individu terlibat dengan aktiviti pub serta kelab malam, manakala 199 individu terlibat dalam aktiviti-aktiviti lain yang melanggar SOP. Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan bukan saja terhadap pemilik premis, malah orang-orang awam yang tidak mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Kita sangat berbesar hati dan berterima kasih jika rakyat terus menjadi mata dan telinga bagi pihak berkuasa untuk melaporkan tindakan-tindakan pihak yang melanggar SOP. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng melibatkan PDRM, ATM, APM, Rela serta agensi-agensi lain terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi mengekang rentas sempadan dan juga mengekang parti yang membolosi negara, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam, PDRM telah membuat 62 sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 35,770 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 5 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan-kesalahan immigration. Seperti yang saya sentiasa tegaskan bahawa kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas kepada parti yang membolosi sempadan negara, malah tidak akan berkompromi kepada mereka yang bersekongkol dengan penyelundup parti ke negara kita. Mengenai Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 10 Mac 2020, KPKT telah melakukan 9,436 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 14 operasi sanitasi yang meliputi 13 zon termasuk 1 zon merah dan 4 zon kuning di 8 buah negeri
termasuk 5 operasi di Sabah dan 2 operasi di Negeri Sembilan dan Sarawak. Operasi sanitasi ini melibatkan 69 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta 102 anggota pihak berkuasa tempatan serta agensi-agensi lain. Turut menyertai operasi sanitasi awam ini adalah 7 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat ini. Mengenai kuarantin wajib, bermula 24 Julai 2020, semua warga Malaysia yang pulang dari luar negara serta warga negara asing yang diberikan kebenaran masuk ke Malaysia perlu menjalani kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Dari 24 Julai hingga 29 Julai, seramai 2,696 individu telah pulang ke tanah air dari 22 buah negara melalui pintu masuk sempadan antarabangsa, dan kesemua mereka telah ditempatkan di 11 hotel dan 5 institut latihan awam di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Kelantan dan Selangor. Daripada jumlah tersebut, seramai 11 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Semalam, PDRM telah melakukan 1,711 pemeriksaan terhadap individu yang sedang menjalani kuarantin 14 hari wajib di kediaman masing-masing. PDRM bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM akan sentiasa membuat pemeriksaan dan pemantauan terhadap individu-individu terbabit bagi memastikan SOP dipatuhi. Kerajaan memandang serius insiden-insiden ketidakpatuhan SOP kuarantin wajib di rumah ini yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 bukan sahaja kepada ahli keluarga mereka tetapi juga kepada masyarakat sekeliling. Orang ramai diminta untuk melaporkan kepada PDRM sekiranya terdapat individu dengan wristband ataupun gelang kuarantin keluar ke tempat-tempat awam. Dalam hal ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada warga Butterworth, Pulau Pinang yang berwaspada dan peka dalam mengenal pasti individu dengan gelang kuarantin yang cuba berbaris di sebuah bank baru-baru ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pengawal keselamatan bank tersebut kerana pantas mengambil tindakan untuk menghalang individu yang memakai wristband ataupun gelang kuarantin ini daripada memasuki bank. Ini pastinya dapat mengurangkan ataupun menghalang penularan jangkitan COVID-19. Pihak PDRM akan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang tidak bertanggungjawab seperti ini dan juga mereka yang masih tidak menjalani ujian saringan kali kedua pada hari ke-13. Dan seperti yang saya sebutkan bahawa mereka tidak akan lagi diberikan kompaun tetapi akan ditahan untuk didakwa di mahkamah. Saya ingin memaklumkan tentang Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru ataupun IPG. Mesyuarat khas Menteri-Menteri semalam telah meneliti dan mendengar pembentangan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai pembukaan semula Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru ataupun IPG. Mesyuarat telah pun bersetuju dengan cadangan
daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Pembukaan semula Kolej Matrikulasi dan IPG tertakluk kepada SOP dan garis panduan yang telah pun dipersetujui sewaktu pembentangan tersebut, dan saya percaya semua SOP ini akan dimasukkan dan boleh dilayari di dalam website MKN ataupun Kementerian Pendidikan. Antara langkah-langkah bagi mengawal penularan COVID-19 ini termasuklah penjarakan sosial, termasuklah penjarakan katil di antara satu sama lain. Begitu juga dengan SOP-SOP yang lain seperti kebersihan diri, keselamatan, dan juga dari segi SOP biasalah seperti pengambilan suhu sewaktu masuk ke kelas, mencuci tangan dengan hand sanitizer, memakai topeng di tempat sesak dan sebagainya. Jadi banyak lagi SOP-SOP yang lebih detail, bukan saja sewaktu di asrama, sewaktu di dalam kelas, sewaktu tempat makan, semuanya terdapat di dalam SOP-SOP yang telah kita luluskan dan boleh layari di dalam website MKN dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Proses pendaftaran secara berperingkat bagi kolej matrikulasi akan bermula dari 3 hingga 7 Ogos yang melibatkan 30,000 pelajar di 15 kampus. Jadi untuk mengelakkan tempat pendaftaran diserbu serentak, jadi pihak Kementerian Pelajaran telah menetapkan selama daripada 3 hingga 7 Ogos untuk pendaftaran secara berperingkat. Dan pembelajaran hanya akan bermula seminggu selepas proses pendaftaran. Manakala bagi IPG, yang SOP juga telah pun dipersetujui dan akan boleh dilayari di website Kementerian Pendidikan dan juga MKN. IPG akan dibuka pada bulan September 2020 yang akan melibatkan 5,000 pelajar baru dan 8,000 pelajar yang sedia ada. Tuan-tuan dan puan-puan, perayaan Hari Raya Aidiladha tahun ini adalah di dalam norma baru yang tentunya jauh berbeza dengan perayaan Aidiladha tahun-tahun yang lepas. Ibadah haji di Tanah Suci pun turut terjejas, yang mana Kerajaan Arab Saudi menghadkan jumlah jemaah haji kepada 1,000 orang sahaja berbanding sebelum ini, yang biasanya dihadiri lebih daripada 2.5 juta umat Islam dari seluruh dunia. Ini menunjukkan bahawa COVID-19 ini masih berbahaya dan berada di sekeliling kita, dan kita tidak boleh leka dan alpa di dalam usaha untuk mengekang penularan semula jangkitan ini. Kerajaan misalnya telah memutuskan untuk membenarkan ibadah korban untuk diadakan di masjid, surau dan kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti dan diberikan kelulusan oleh pejabat agama daerah dan juga BBT, namun tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Sebagai contoh, jumlah kehadiran nisbahnya 20 orang untuk seekor haiwan, dan jamuan makan dan juga pengunjung ke rumah tidak boleh melebihi 20 orang untuk pada satu-satu masa. PDRM akan ditugaskan untuk memantau setiap masjid, setiap surau dan kawasan penyembelihan yang ditetapkan tersebut. PDRM akan berada di setiap kampung untuk memantau pematuhan SOP, terutamanya bukan saja di kawasan sembelihan tetapi juga di rumah-rumah, seperti yang telah pun dilakukan sewaktu Hari Raya
Aidilfitri tempoh hari. Saya percaya dah ramai balik ke kampung, dan saya percaya hari ini ramai lagi yang akan pulang ke kampung, dan selepas berhari raya di kampung akan pulang semula ke tempat kerja masing-masing. Oleh itu, bagi yang memandu pulang ke kampung, patuhilah arahan pihak berkuasa dan berhati-hatilah ketika memandu. Jika singgah di kawasan RNR, pastikan patuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Bagi yang mengambil pengangkutan awam pula, seperti menaiki bas ekspres atau pesawat, ikutilah SOP yang telah ditetapkan, iaitu pakailah pelitup muka. Apabila di kampung halaman, terutamanya di tempat-tempat awam yang sesak, pastikan memakai pelitup muka ataupun lakukan penjarakan sosial. Di dalam norma baru ini, setiap individu, keluarga dan masyarakat adalah petugas barisan hadapan ataupun frontliners di dalam usaha memerangi wabak COVID-19 ini. Pandemik ini masih belum berakhir, dan kita semua perlu memainkan peranan masing-masing bagi memastikan kesihatan kita, keluarga dan masyarakat terjaga. Untuk itu, teruskan amalkan kawalan Kendiri untuk terus kekal selamat. Di akhir laporan harian saya ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh muslimin dan muslimat di seluruh negara dan di mana saja berada. Semoga setiap pengorbanan kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, ini susulan kes positif COVID-19 di sekolah rendah di Sabah. Susulan daripada itu, adakah kerajaan bersedia untuk menutup sekolah ataupun hanya memberi kebenaran kepada pelajar yang menduduki peperiksaan utama sahaja bersekolah? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya difahamkan Kementerian Pendidikan sedang meneliti secara terperinci perkara ini dan sedang mempertimbangkan keputusan mereka, dan insya-Allah kita tunggulah, mungkin kajian Kementerian Pendidikan akan umumkan sama ada untuk tidak membenarkan lagi atau membenarkan lagi pelajar di tahun rendah ini, tahun 1, 2, 3 dan sebagainya, ataupun hanya membenarkan di peringkat pelajar yang mengambil peperiksaan. Saya percaya perkara ini sedang dipertimbangkan. InsyaAllah Kementerian Pendidikan akan membuat keputusan dalam waktu yang terdekat, saya kira. Okey? Terima kasih, Datuk Seri. Soalan saya, bermula 1 Ogos ini, kewajipan memakai face mask kan dah dikuatkuasakan. Jadi tindakan kerajaan adakah akan terus mengeluarkan kompon serta-merta ataupun bermula dengan advokasi sebelum tindakan kompon diteruskan? Ya. Seperti yang kita tahu, 1 hari bulan adalah hari yang bermulanya mewajibkan untuk individu yang berada di dalam kenderaan awam dan juga kawasan awam yang bersesak seperti pasar, pasar tani dan sebagainya untuk memakai pelitup muka. Apabila kita kata wajib, jika melanggar peraturan pastinya akan dikenakan tindakan. Walau bagaimanapun dari segi pelaksanaan, ianya bergantung kepada budi bicara pihak PDRM, pihak polis. Kalau biasanya dulu-dulu apabila satu perkara dah ditetapkan, biasanya peringkat awalnya dia menasihat, cara berhemah, secara berhemah. Biasanya menegur secara berhemah.
Walaupun ini terserah kepada pihak PDRM. Apabila kita kata wajib, bermakna kesalahan tersebut telah pun diwartakan. Arahan tersebut diwartakan di bawah peraturan Akta 342. Mana pihak polis boleh mengenakan kompaun serta-merta, dan mereka boleh gunakan bidu bicara juga untuk memberikan nasihat dan sebagainya. Jadi kita serahkan budi bicara ini kepada pihak polis untuk menentukan. Ya. Alright. Selamat petang Datuk Seri. Sebanyak 73 tabika dan 3 taska Jabatan Kemajuan Masyarakat dalam Parlimen Kubang Pasu diarah tutup selama 14 hari kerana terdapat penularan COVID-19 melibatkan kluster Siwa Gangga. Jadi adakah kerajaan akan mempertimbangkan untuk melaksanakan PKP atau PKP pentadbiran di Napo kawasan itu? Terima kasih. Okey, seperti yang saya pernah sebutkan dulu, dari segi polisi kita tentang PKP ini, kita telah berubah daripada awal dulu. Peringkat awal dulu kita PKP seluruh negara. Lepas tu kita PKP di peringkat lokaliti ataupun di kawasan-kawasan tertentu. Kalau dah ditutup, bermakna kita telah pun mengambil tindakan berdasarkan lokaliti, tidak berdasarkan keseluruhan daerah. Walaupun saya percaya kita akan lihat perkara ini dengan cara lebih teliti. Walaupun dah ditutup tadika-tadika tersebut, kita akan tengok secara keseluruhan. Jika berlaku lagi penularan merebaknya begitu besar, insya-Allah Kementerian Kesihatan akan segera berbincang dengan MKN dan kita akan membuat keputusan selanjutnya. Setakat hari ini, untuk keselamatan supaya menyekat daripada jangkitan gejala tersebut, kita hanya fokus kepada tadika-tadika yang bermasalah saja setakat hari ini. Tapi anything can happen, kita akan tengok secara lebih detail lagi. Alright, tak ada apa-apa lagi. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua muslimin dan muslimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.